Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Menerusi yang saya hormati dan kasihi sahibus samahah Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Dr. Juanda Jaya, yang turut hadir pada malam ini, sahabat saya. Dan patutnya dia patut bercakap lah di sini. Tapi terima kasih kerana hadir. Kami biasa kalau dah datang KL sembang-sembang, jadi dia lepas program ni lah. Yang berusaha Puan Nur Wahidah bin Muhammad Nasri, Wakil Pengetua Kolej Tun Said Nasir, pimpinan pelajar, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya datang sini baru tengok tajuk teras akidah. Tapi insya-Allah kita akan bercakap beberapa perkara yang berkaitan dengan akidah ini yang mungkin boleh dimanfaatkan bersama, dan selepas itu insya-Allah saya rasa ada sesi saya baca di program tadi soal jawab. Saudara dan saudari sekalian, pertama kita semua kena tahu beberapa asas mengenai akidah di dalam kehidupan manusia. Iaitu secara umumnya manusia semua percaya tentang kewujudan Tuhan. Para rasul yang datang sepanjang sejarahnya tidak menghadapi kesukaran untuk menisbatkan ataupun untuk membuktikan tentang wujudnya Tuhan. Kerana manusia kebanyakannya percaya Tuhan ada. Di atas kepercayaan itulah kita melihat munculnya berbagai agama. Sama ada dia agama yang menyembah berhala, ataupun dia Kristian, dia Yahudi, ataupun dia Islam, Muslim. Kesemua itu membuktikan manusia percaya tentang wujudnya Tuhan. Sebab itu tugas kedatangan Rasul, Al-Quran sifatkan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Kami hantar bagi setiap umat itu rasul, kerjanya menyuruh manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi taghut. Kerana rasul tidak datang sangat untuk bagi tahu, wahai manusia, Tuhan ada. Kerana manusia memang percaya Tuhan ada. Perjuangan untuk menyuruh manusia percaya wujudnya Tuhan tidak begitu penat ataupun tidak begitu membebankan, kerana itu adalah asas yang manusia percaya. Hatta kalau kita pergi kepada masyarakat yang barangkali tidak masuk kepadanya dunia luar, orang asli di hutan Amazon, mereka juga percaya tentang adanya Tuhan. Orang asli di hutan di Malaysia juga percaya adanya Tuhan. Cuma bagaimana mereka nak menzahirkan kewujudan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka sahaja yang mereka berbeza antara satu sama lain.
Sebab itu, kalau kita lihat kepada masyarakat Arab yang mempunyai kesan daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lebih hebat. Mereka bukan saja tahu tentang kewujudan Tuhan, bahkan mereka menamakan Tuhan itu dengan Allah. Sebab itu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah, hamba Allah, bukan Nabi yang beri nama tu. Quraisy yang beri nama tu. Kaabah sudah wujud sebelum kedatangan Nabi, diwujudkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Orang Quraisy tawaf Kaabah dan menamakan Kaabah Baitullah. Dan bila mereka tawaf, mereka menyebut labbaik Allahumma labbaik. Bila mereka tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kepung Bani Hashim dalam usaha supaya Nabi Muhammad tidak meneruskan dakwahnya dan supaya Bani Hashim tidak menyokong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim bukan sokong Nabi kesemuanya, tapi mereka ada sifat perasaan kekabilahan, tribal, fanatik, yang menyebabkan mereka akan bersifat menolong kabilah atau menolong klan, kerana Bani Hashim ni lebih kecil daripada itu, kabilah dia. Abu Talib tak masuk Islam, tapi dia tetap pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengepung Bani Hashim. Quraisy buat persidangan di majlis ataupun diistilahkan oleh Syekh Al-Mubarak Furi sebagai Parlimen Quraisy yang dinamakan dengan Darun Nadwah, sidang Parlimen Quraisy, yang membuat keputusan bahawasanya kita mesti memulaukan Bani Hashim, tak boleh berkahwin, tak boleh berjual beli, tak boleh menjual barang kepada mereka. Kepala kepada surat berkenaan mereka tulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Sebab itu dalam sejarah sirah kita akan baca, apabila anak-anak memakan surat berkenaan dan Quraisy, Bani Hashim memberitahu bahawasanya surat berkenaan perjanjian itu sudah luput, kepungan itu sudah tidak ada makna, sudah tidak valid, sebab surat yang kamu letakkan di Kaabah sudah dimakan oleh anak-anak, melainkan perkataan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Quraisy apabila nak perang dengan Nabi, doa kepada Allah, Allahumma ahlik Muhammadah, ya Allah musnahkanlah Muhammad. Artinya sekadar mengenali Tuhan bernama Allah tidaklah menjadikan seseorang itu orang beriman, dalam erti kata yang dikehendaki oleh Islam. Kalau seorang kata saya pun Islam, saya pun beriman, sebab saya pun percaya Allah ada, kita kata Quraisy juga percaya Allah ada, tapi mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Quran sifatkan banyak perkara Quraisy lebih jelas. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika ditanya mereka siapakah yang mencipta langit dan bumi dan menundukkan bulan dan matahari, nescaya Quraisy kafir Mekah itu akan menyatakan Allah.
Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihi al-ard min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah. Jika ditanya mereka siapakah yang menurunkan hujan daripada langit dan menghidupkan bumi setelah ia mati, nescaya kufar musyrikin Mekah akan menyatakan Allah. Katakanlah alhamdulillah kerana kamu mengaku pun Allah. Nah, Quran surah kata alhamdulillah. Cuma di Malaysia kalau mereka kata Allah, mereka dia ambil tindakan lah. Pasal mereka tak boleh gunakan nama Allah. Quran kata alhamdulillah kerana kamu mengaku Allah. Memang pun orang kafir Quraisy menggunakan nama Allah. Mereka mensyirikkan Allah, tapi mereka memanggil Allah. Tak pernah Quran menyatakan awak jangan panggil Allah. Tapi Quran menyatakan mereka itu musyrikun. Mereka itu mensyirikkan Allah. Kenapa mereka musyrikun? Kerana mereka mensyirikkan Allah. Maka akui Allah tapi mengadakan sekutu. Kalau mereka menolak Allah, mereka mulhidun. Mereka golongan mulhid, atheist. Mereka tak percaya Allah. Bila kita tahu hal ini, maka kita kena tahulah tentang asas yang penting untuk kita faham tentang dakwah Nabi SAW. Supaya kita jangan ingat perjuangan Nabi dalam akidah ialah perjuangan nak memperkenalkan Tuhan kita namanya Allah. Bukan. Quraisy sudah tahu Tuhan namanya Allah. Quraisy sudah memanggil Tuhan dengan panggilan Allah. Tetapi masalah yang berlaku kepada Quraisy ialah Quraisy itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kedatangan Islam bukan untuk menyuruh manusia, wahai manusia, katakanlah Tuhan kami ialah Allah. Tetapi kedatangan Islam menyuruh manusia menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang diabdikan diri melainkan Allah. Yang disebut di dalam ilmu akidah sebagai an-naf wal isbat. Menafikan semua bentuk ketuhanan dan menetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Menafikan sesiapa yang menetapkan Allah Tuhan tapi tidak menafikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, dia baru sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia baru sama dengan Abu Sufyan. Quraisy juga bersumpah, wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad. Tetapi beza Nabi dan mereka, Nabi memanggil Allah dan tidak mensyirikkannya. Mereka menyeru Allah dan mensyirikkan Allah. Maka bila orang tanya kita teras akidah Islam apa? Terasnya tauhid, musuhnya syirik. Terasnya tauhid, musuhnya syirik. Apa saja bentuk yang mensyirikkan Allah, maka itu bertentangan dengan akidah Islam. Keluar daripada akidah Islam. Saya teringat seorang tokoh ternama yang menulis buku Ta'rifun Am Bidinil Islam, yaitu Ali Tantawi. Syekh Ali Tantawi, bukan Syekh Tantawi apa Syekhul Azhar dulu ni. Ini Ali Tantawi, seorang pemikir, penulis Islam yang terkenal, pendakwah yang masyhur, sudah meninggal.
rahimahullahu ta'ala, dia menyebut dalam muqaddimah ta'rifun 'am bidinil Islam, dia menyatakan, dia bertanya kepada anak murid dia, jika kamu berada di lapangan terbang dan beberapa jam lagi kapal terbang kamu akan terbang, dan seseorang ada bersama kamu, dia juga akan terbang ke negaranya, dia bukan Muslim, dia bertanya kepada kamu tentang, terangkan saya, syarahkan untuk saya tentang akidah Islam, bolehkah kamu syarahkan? Anak murid dia kata bahawasanya, wahai Syekh, bagaimana saya nak terang kepada dia dalam beberapa jam akidah Islam? Dia perlu masuk bahagian pengajian Islam, dia perlu duduk beberapa tahun baru boleh faham akidah Islam. Ali Tantawi menyatakan, bagaimana kamu lihat pada zaman Nabi SAW, perwakilan-perwakilan Arab yang datang berjumpa Nabi setengah hari, kadang-kadang tak sampai pun setengah hari, sejam, beberapa jam, Nabi terangkan akidah Islam. Mereka faham akidah Islam, bukan setakat diri mereka, bahkan dapat memahamkan, mengislamkan kabilah mereka. Kerana Nabi memberikan penerangan yang jelas tentang akidah Islam. Nabi tak berikan penerangan yang memeningkan. Allah ada, lawannya tiada. Dia dengar, lawannya pekak. Dia lihat, lawannya buta. Itu memanglah asing pun faham, susah faham, arumugum lagi susah nak faham. Tapi Nabi SAW menyatakan la ilaha illallah dengan kepahaman orang Arab. La berarti menafikan semua ilah, semua kebesaran melainkan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan hanya Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah rasul yang dihantar olehnya. Ini yang menyebabkan orang-orang Badui menyatakan hadza amrun yakruhul muluk. Inilah perkara yang mana raja-raja akan menentangnya. Apa masalahnya? Kalau Nabi kata sebutlah la ilaha illallah, selepas tu kita boleh makan kenduri ramai-ramai, tentulah Quraisy boleh Islam. Macam kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian nasi keluar, ayam keluar, pulut keluar. Quraisy memahami apa maksud la ilaha illallah. Ini Muhammad, bukan musuhnya. Muhammad anak saudara mereka. Ini yang disebut dalam riwayat Ibnu Hisham. Nabi memberitahu Abu Talib, aku menyeru mereka kepada satu kalimah yang dengannya akan tunduk kepada mereka. Yakhda'u lahum al-arabu wal-ajam. Yang akan tunduk kepada mereka Arab dan Ajam. Abu Sufyan kata, wahai Muhammad, beritahu apa kalimah itu, kami akan menyebutnya 10 kali. Ini soal kuasa. Soal kuasa. Mereka pembesar, kalau boleh tahu satu kalimah, semua Arab dan Ajam akan tunduk kepada Quraisy. Nabi menyatakan, aku menyuruh kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku menyuruh kepada la ilaha illallah. Quraisy kata, wa amma la ilaha illallahu fala. Adapun la ilaha illallah, maka itu tidak. Kerana bukan Quraisy bukan macam kita. Quraisy tahu apa implikasinya. Kerana implikasinya bermula dengan la, bermula dengan menafikan, menolak, meniadakan segala-galanya, dan menetapkan hanya satu ilah melainkan, iaitu Allah. Tidak ada Tuhan dalam ibadah, tidak ada Tuhan dalam pentadbiran politik, tidak ada Tuhan dalam kehidupan mereka, tidak ada Tuhan di dalam melaksanakan hukum hakam keluarga, tidak ada Tuhan dalam seluruh urusan manusia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Quraisy tahu kalimah ini berarti mereka mesti mengubah sistem, mesti merombak semua keadaan kehidupan dan kembali kepada satu dasar saja, iaitu sistem yang berdasarkan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ia bukan satu ungkapan, ia bukan suatu perkataan yang bila mereka sebut, kemudian mereka boleh melagu-lagukan la ilaha illallah itu dengan lagu-lagu yang sedap, kemudian mereka boleh meraihkannya dalam majlis kenduri kendara. Tetapi ia adalah ungkapan yang menuntut untuk mereka merubah sistem kehidupan masyarakat mereka, akidah mereka, bagaimana mereka fikir, bagaimana mereka faham, mesti berdasarkan kepada manhaj, mesti berdasarkan kepada dasar, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quraisy menolak hal ini kerana Quraisy lebih faham dari sebahagian orang Islam yang mengungkapkan la ilaha illallah. Kerana Quraisy lebih tahu implikasinya. Kalau Nabi kata, apa salahnya kau ucap je lah, buat apa sampai nak perang-perang? Kau sebut la ilaha illallah, okey, selesai, kita balik rumah. Tak, Quraisy tahu ini bukan soal sebutan, ini soal perubahan, change. Sebut dan mengubah sistem. Bila mengiktiraf ilah hanya Allah, segala yang Quraisy pakai selama ini, kebesaran-kebesaran selain daripada Allah, mesti diubah. Orang Melayu sama ada mereka tidak diterangkan oleh sesetengah keadaan akidah Islam yang betul, ataupun disebabkan kerana mereka bukan bahasa Arab, sehingga mereka tak ambil pusing tentang hakikat la ilaha illallah, menyebabkan mereka rasa tak ada apa-apa. Bahkan mereka boleh buat la ilaha illallah ni jampi lagi, fu kiri, fu kanan, dengan berkat la ilaha illallah. Sebut itu, sebut ini, halau hantu, halau jin dengan berkat la ilaha illallah. Kemudian kadang-kadang nak jampi wanita pun supaya berkenan pun ujungnya dengan berkat la ilaha illallah. Itu yang selalu jampi dulu saya baca, pinang siwamin bulan, kembang bunga sekuntum manis, berseri manis, bersemadi pemanis, semut mengirim di bibir mulutku, bulan purnama di mukaku, hai mari engkau melihat wajahku seperti Nabi Allah Yusuf, dan mendengar suaraku seperti Nabi Allah Daud, dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa hafal, dia salah. Ini hak eksekutif. Disebabkan kerana kita tak tahu implikasinya, maka apabila kita jelas tentang hakikat yang besar ini, mengapa berperang satu kabilah, satu kaum kerana la ilaha illallah? Kerana bukan soal mengucap. Saya tak tahu, mungkin kita berterima kasih kepada dakwah saudara-saudara kita, tapi saya ingat kadang-kadang dakwah tu kadang-kadang mungkin kita juga lemah kerana mungkin tidak berdakwah. Tapi kita lihat itulah sebabnya kadang-kadang kita pergi bagi tahu kat orang asli, bukan semua orang asli, ramai orang asli juga yang bagus, tapi setengah orang asli suruh dia mengucap, dia tak tahu apa pun. Lepas tu bulan depan kita pergi, dia kata saya dah masuk Kristian. Kita bagi-bagi apa kat dia pun kata dia mengucap balik. Besok 2 bulan lagi pergi, dia masuk balik agama lain pula. Sebab kita kata yang penting awak mengucap. Setengah tempat bila orang nak masuk Islam, bukan dia pentingkan makna, dia duk pentingkan ni, tajwid sebutan tu kena betul. La ilaha, syadah dia macam mana, baris dia macam mana. 3-4 jam kawan tu dia tak pernah duk sebut dia bukan orang Islam sebelum ni. Nak sebut illallah payah. Dia kata tak sah. Dia ingat sah tu pada sebut, sah tu pada akidah, bukan pada sebutan. Ini berlaku dalam masyarakat kita kerana berlaku ketidakjelasan tentang akidah. Yang berikutnya ialah, setelah seseorang jelas bahawa saja tidak ada yang diabdikan diri melainkan Allah, maka dia tahu apa saja unsur yang menyebabkan
adanya syirik, terbatal akidah. Maka orang Islam, masyarakat yang paling bersih daripada segala unsur syirik. Tak ada tangkal, tak ada gantung sana gantung sini, tak ada kepercayaan yang membesarkan selain Allah. Kita tengok orang Islam di setengah tempat mengucap, tapi Allah, dialah yang paling kuat sekali pergi bomoh. Pergi masjid, semayang. Tapi bila ini ada, saya baca surat khabar Star semalam, apa kementerian nasihatkan supaya jangan pergi minum air di belah Kedah. Pokok apa tak tahu yang dikatakan ajaib, pakat ramai pergi minum kerana dikatakan beracun pokok itu. Pantang tengok benda pelik sikit, pakat ambil air dia. Oh, ini air ajaib. Kadang-kadang Muslim, tapi akidahnya tidak jelas. Yang kedua ialah saya tegaskan, dan sebahagian saudara-saudara mungkin mendengar apa yang saya sebut sebelum ni, iaitu satu perkara yang mesti kita jelas, akidah Islam mengenai Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifatkan melainkan apa yang Allah sifatkan diri dia. Kenapa hal ini perlu dijelaskan? Sebab semua agama maukan kepada Allah. Ini saya selalu jelas. Maukan kepada Tuhan. Tapi oleh kerana manusia tak melihat Tuhan, lalu manusia mula mengandaikan tentang Tuhan. Saya buat cerita iman orang asli. Allah bekalkan fitrah kepada manusia ni, dia mesti percaya adanya Tuhan. Kalau kita tak ajar dia pun, dia membesar, biar dia hidup dalam masyarakat binatang pun, dia akan fikir tentang Tuhan. Ni fitrah. Fitrat Allah allati fataran nas alaiha. Allah jadikan manusia atas fitrah itu. Kalau kita orang asli, saya buat contoh dahulu. Kalau ada orang asli ataupun orang satu masyarakat nomad yang tidak ada apa-apa asas agama, orang tak ajar agama, ramai-ramai dia duduk, dia kata, tuan-tuan sekalian, ni tok batin dia kata, sebenarnya adanya satu kuasa yang kuat, kuasa tu adalah Tuhan. Maka kita akan bayangkan bila tok batin kata begitu, pengikut dia akan kata apa? Tok, Tuhan itu macam mana? Tok batin kata, nanti sekejap, saya akan bagi tahu kemudian Tuhan macam mana. Sebab dia tidak ada wahyu, tapi dia ada perasaan. Bagus perasaan, memang nikmat perasaan inginkan Tuhan. Ingin menyembah Tuhan. Tetapi bahaya perasaan inginkan menyembah Tuhan atau perasaan ingin beragama jika tidak ada agama betul yang datang. Maka tok batin kata, nanti saya tengok macam mana Tuhan. Maka dia pun mula pergi duduk saja di rumah, dia lukis Tuhan. Saya sebut, kalau dia mula lukis Tuhan, manusia kalau nak membayangkan Tuhan, tak boleh lebih daripada apa yang dia pegang, apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, apa lagi? Khayalan macam tu. Tuan-tuan tengok filem macam mana aliens yang dibuat oleh apa? Hollywood yang hebat pun. Makhluk di angkasa tu macam mana dia bayang pun tak jauh daripada makhluk di dunia ni. Mesti ada kaki, ada mulut, ada mata, ada hidung. Cuma nak canggih sikit, mata nak atas, mulut turun bawah, atau mulut nak atas, mata turun bawah. Tapi basicnya khayalan yang sama, imajinasi yang sama. Tok batin kalau nak andaikan Tuhan, kalau dia orang asli, dia akan mula lukis Tuhan
dia akan tengok telinga panjang, mata besar, tapi sebiji macam orang asli lah. Sebab itu imajinasi dia. Saya minta maaf kepada saudara-saudara yang beragama lain. Sebab itulah Tuhan orang-orang agama Hindu kebanyakannya muka macam orang India. Sebab itu gambaran mereka. Pengasas-pengasas yang awal, apabila dia nak bayangkan Tuhan, dia mesti bayangkan berdasarkan kepada apa yang dia tengok. Dia tengok manusia di benua India, rupanya rupa orang India. Maka Tuhan-Tuhan di kuil-kuil Hindu ialah Tuhan yang menyamai rupa seorang India. Sedangkan Tuhan itu mana ada ugat bangsa dia. Tuhan untuk semua bangsa, mana boleh Tuhan berat sebelah. Ini sudah tidak, ialah nanti dia tak setuju saya kata, kan? Ini YouTube kena potong sikit lah. Baru ni dia komplain. Tak, artinya kalau manusia diberi peluang untuk bayangkan Tuhan, orang India dibayang Tuhan, dia bayang Tuhan macam orang India. Sebab itu Tuhan-Tuhan ataupun dewa-dewa Cina macam orang Cina. Matanya semuanya, kawasan yang hebat, yang suka makan, perutnya gemuk, matanya bulat. Tapi manusia tak boleh membayangkan Tuhan. Kalau dia bayang, dia akan terbatas dengan apa yang sense yang dia ada saja. Sebab itu kita tengok Nabi Isa di barat, mukanya macam pemuda barat. Nabi Isa bukan, Jesus bukan orang barat. Dia orang Yahudi, Jew. Dia Bani Israel. Muka dia patut macam orang Israel, bukan macam orang Amerika. Tapi jika saudara-saudara semua pergi ke India, saudara-saudara akan tengok Jesus di India kulitnya gelap. Sebab dia bayangkan ada kaitan dengan bangsa dia. Maka dengan itu agama membuatkan satu ketetapan dalam akidah Islam bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibanding-bandingkan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan apa-apa. Sebab itu dalam akidah Islam, setelah percaya Allah, tahu Allah tidak boleh disyirikkan, mesti beriktikad tak boleh samakan Allah dengan makhluk dalam apa rupa pun. Dan tak boleh menceritakan Allah melainkan dengan kadar yang Allah cerita tentang diri dia dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Kalau kita tengok satu orang cerita tentang Allah begini-begini, kita tanya, ada dalam Quran ke yang awak cerita ni? Tak adalah, tapi tok guru saya kata macam tu lah. Kita kata, tok guru awak tak tengok Allah. Nabi pun tak tengok Allah, melainkan cahaya yang dilihatnya. Bagaimana mungkin dia nak mensifatkan Allah apa yang dia tak tahu? Maka kalau kita pergi mana-mana akidah, tok guru tarekat ke apa, dia ajar kita inilah Allah yang kita lihat pelik. Kita tanya dia, yang tok guru cerita ni ada dalam Quran, ada dalam hadis yang sahih? Dia kata tak ada, tapi ni ulama-ulama saya kata. Kita kata tak betul. Tidak ada ulama yang boleh memperkatakan tentang zat yang tidak dilihat, iaitu Allah Jalla wa Ala. Ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan ghaib, melainkan dengan nas yang terang daripada empunya zat itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Let's say Tok Batin tu pun ambil lah. Tadi dia talk depan, semalam kamu tanya, minggu lepas kamu tanya mana Tuhan ya? Ini dia, macam ni lah, macam ni pokok yang saya ukir ni, macam ni lah rupa dia lebih kurang. Maka sekali lagi, pengikut itu akan bertanya kepada Tok Batin, Tok Batin, macam mana kita nak buat dengan Tuhan ni? Macam mana kita nak bagi Tuhan suka ke kita? Bagaimana kita nak mau supaya Tuhan ni sayang kita? Kita boleh minta kat dia, pasal dia berkuasa, kita tak berkuasa. Tok Batin kata, bagi masa seminggu boleh.
Aku kena balik fikir, Tuhan mau macam mana? Tok Batin tak ada wahyu. Tok Batin balik reka. Tok Batin balik mari lepas duduk seminggu, dia kata kamu kena pusing dia 5 kali, lepas tu ambil susu tuang atas kepala. Umpamanya. Ataupun dia kata kamu kena pergi cari api, kamu cucuh, kamu letak dia anggun depan dia. Tapi Tok Batin fikir, ini semua tak untung aku. Aku penat-penat buat Tuhan ni. Dia kata kamu kena buat semua tu, kamu letak buah-buahan sedikit, malam nanti dia ambil. Tok Batin lah ambil malam. Yang pentingnya, jika manusia dibiarkan untuk mereka ibadah, sedangkan tidak ada wahyu, maka kekarutan, pembohongan, kesesatan, penyelewengan akan berlaku. Maka sebab itu kita tengok setiap agama mereka berbagai bentuk ibadah. Ada yang nyalakan colok, ada yang ikat kain kuning, ada yang tikam pipi dia tembus sana, ada yang jalan atas api. Kesemuanya mereka menyatakan apa yang kami buat ini, inilah yang Tuhan mau. Dan mereka juga tak tahu Tuhan mau ke tidak. Hanyalah sami-sami ataupun golongan-golongan agama yang memberitahu orang awam bahwasanya inilah yang Tuhan mau. Maka perkara ketiga di dalam agama yang asas, agama melarang manusia untuk menetap mereka mengada-adakan hal ehwal ibadah apa yang tak diajar oleh Tuhan atau wakil Tuhan. Jika dibenarkan manusia semua bagi tahu pendapat dia nak ibadat macam mana, maka rosak agama. Setiap orang akan mereka cara ibadatnya sendiri. Kesemuanya mereka akan menyatakan ini yang Tuhan mau. Saudara-saudara baru sembahyang Isyak, saudara bayangkan kalau agama tak buat penetapan, Allah tak bagi tahu, saudara akan pergi ke masjid, semua pergi, mungkin akan menghadap belah timur, seorang menghadap ke belah barat, seorang ke utara dan seorang ke selatan. Ada yang sembahyang 4 rakaat, ada yang kata malam ni 2 rakaat pasal ceramah ada. Ada yang akan kata semalam ni mungkin 6 rakaat. Ada yang akan rokok 3 kali, ada yang akan rokok sekali, ada akan sujud 6 kali. Dia kata saya hari ni saya rasa sujud lebih selesa daripada rokok, dia bagi 7 kali. Maka Al-Quran, Tuhan sekali lagi, setelah melarang manusia syirik, melarang manusia mensifatkan tentang zatnya apa yang manusia tak tahu, melarang manusia untuk mengada-ngadakan ibadah apa yang manusia tak diajar. Am lahum syuraka'u syara'u minad din ma lam ya'zan bihillah. Adakah bagi mereka itu sekutu-sekutu yang memboleh buat syariat di dalam agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka agama menentang segala bentuk mengada-adakan ibadah yang tidak ada dalil. Jika kita benarkan, akan jadi macam Tok Batin ni tadi. Saya yang penting saya ikhlas. Pagi ni saya nak sembahyang subuh 4 rakaat. Kita kata kenapa engkau sembahyang 4 wahai Mat? Dia kata semalam dah buat 2, saya rasa tak berapa feeling lah, tak berapa touching. Jadi hari ni saya tambah jadi 4. Kita kata jangan buat, Nabi buat 2 saja. Dia kata tak apa, saya tambah benda baik-baik, bukan benda tak baik. Ini adalah punca kemusnahan. Maka agama-agama yang ditinggalkan oleh para Nabi dahulu, kita tak tahu cara ibadat yang sebenar, kerana manusia tokok tambah. Maka apabila Nabi datang, Quraisy tawaf, 7 kali tawaf ada, tapi wanita tawaf belah malam kerana mereka telanjang.
Kerana mereka kata dengan tawaf telanjang itu menjadikan seseorang itu lebih bulat perasaannya, lebih menyerah dirinya, sehingga apa pun tak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi agama menentang hal ini. Maka hadirin dan hadirat, pelajar-pelajar sekalian, pertama, kita jangan syirik. Kedua, kita jangan ceritakan tentang Allah melainkan kita ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, kita jangan sebut tentang cara ibadah kepada Allah melainkan apa yang kita pasti dia ditunjuk oleh Nabi SAW. Sebesar mana golongan agama, sebesar mana tok guru, jika dia bercakap soal ibadah dengan kepala dia sendiri, dia tersasar daripada ajaran Islam. Manusia macam-macam boleh reka. Di Malaysia macam-macam rekaan. Negeri lain lagi teruk. Saya dah sebut, saya pergi ke Jepun. Di Jepun, orang Jepun ada krisis identiti dalam agama. Mereka tak dapat menentukan mereka Buddha kan mereka Shinto. Sebab kadang-kadang sebab mereka rasa tak perlu Tuhan, pasal agama ni confuse mereka. Shinto kata semua benda Tuhan, Tuhan mungkin ratus-ratus ribu, beribu-ribu. Tapi yang paling masalah ialah golongan agama mengambil kesempatan. Nak lahir sebagai seorang Buddha ataupun Shinto kena ada bayaran dia. Kena bayar untuk nama. Nama yang baik mungkin harga dia 40 ribu. Nak mati supaya dapat standard pergi syurga, orang agama lagi dibayar duit lagi. Maka upacara-upacara yang pelik-pelik akan diadakan supaya nak menaikkan orang ini kepada Tuhan. Siapa yang untung? Orang tengah yang untung. Dalam negara kita pun mula dah ada. Bila mati ada package 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Kononnya menghantar pahala, yakni buat pahala nak hantar ke Tuhan. Siapa duit banyak maka Tuhan akan luluskan. Tapi yang memakannya ialah orang-orang tengah ini. Inilah bahana apabila ibadah direka. Setiap manusia mengambil kesempatan di atas rekaan ini. Upacara-upacara yang baru. Malaysia canggih, Malaysia boleh, One Malaysia. Tak pernah kita dengar Quraisy macam mana keka pun. Air Zam-Zam ni ada sejak zaman Quraisy. Dia minum air Zam-Zam, dia tawaf telanjang. Tapi Quraisy tak pernah buat air Zam-Zam tawaf 7 kali. Malaysia buat. Pergi ke kedai akan ada orang tulis air Zam-Zam tawaf. Maksud dia bawa air Zam-Zam tu dia tawaf 7 kali. Siapa hak minum tu dia lebih special pada air Zam-Zam biasa. Kita ada riwayat Az-Zuhri. Nabi tak pernah kata, tapi Az-Zuhri kata, mungkin dia dengar orang cakap ke, dia dengar orang sembang ke, dia ambil pengalaman masyarakat Arab. Dia kata makan kismis boleh membantu hafalan. Az-Zuhri tabi'in, dia kata, Nabi tak pernah kata, seperti mana kata Al-Hafiz Ibn Qayyim, Nabi tidak pernah kata bahawasanya makan kismis menguatkan akal. Az-Zuhri kata. Mungkin dia dengar daripada sesiapa, bukan daripada Nabi. Tapi Az-Zuhri yang kata dia tak pernah buat kismis jampi untuk kuatkan otak. Malaysia buat. Kaya raya. Dan pelajar perubatan yang pergi belajar perubatan pergi makan benda tu. Bukan sinilah, tempat lain. Bukan soal jampi, tetapi soal orang tengah yang memikirkan bagaimana boleh dibuat duit dengan agama ni. Bagaimana agama untuk dijadikan modal.
yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, iqra'ul Quran wa salullah qabla an ya'tiya zaman qaumun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Bacalah Quran dan minta pada Allah sebelum datang pada satu zaman kaum yang membaca Al-Quran dan meminta daripada orang ramai. Maka orang Islam minum, makan kismis, jampi, air jampi macam-macam. Tapi orang bukan Islam jugalah yang memenangi dalam banyak perkara dalam negara ini. Tapi saya nak ceritanya ini adalah bahana menyebabkan Allah melarang manusia mengada-adakan tokok tambah dalam agamanya. Untuk mengatasi hal itu, maka Allah menghantar Rasul. Kerja Rasul ini menyampaikan apa yang Allah mau, menceritakan tentang Allah, zat Allah tadi, apa yang Allah cerita kepadanya melalui wahyu, dan menceritakan kepada kita apa yang Allah mau untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, setiap orang ada cara penghormatan dia. Tuan-tuan masuk polis, tuan-tuan masuk tentera, tuan-tuan tengok orang tabit, ada tabit tertutup dan tabit terbuka. Dan kita tak boleh samakan antara polis dengan tentera. Kita kata yang mana pun kita salute, sudahlah. Tak boleh. Kerana ada peraturan dia. Rendah dia, topi dia, cara dia hentak kaki dia, sangat detail dia. Kalau buat salah, walaupun jenderal duduk depan, dia tengok, ini tabik polis ni. Apa yang tabik kat saya? Dia kata apa-apa pun tabik, sudahlah. Setuju cukuplah. Bukan saya tendang awak. Kita tak boleh. Saya jenderal tentera, awak mesti buat berdasarkan tentera. Itu manusia. Manusia walaupun nak abdikan diri pada Allah, dia tak boleh buat apa yang dia suka. Dia mesti buat cara yang Allah mau. Baru menunjukkan dia patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan tunduk menurut cara yang Allah mau. Tunjuk hanya kepada Allah dan tunduk kepada jalan yang Allah mau. Maka dengan itu manusia mesti belajar daripada Rasul ini, cara bagaimana manusia nak abdikan diri kepada Allah. Maka saudara-saudara sekalian di UKM ini, maka mesti menegaskan tentang soal bagaimana mempelajari ibadah Nabi SAW. Kadang-kadang kita sembahyang daripada kecil sampai besar, kita bukan tanya, pasal apa aku buat macam ni ya? Kita kata, aku duduk biasa dah macam ni. Sebab tu kita terikut. Saya selalu buat contoh dulu. Kita bila nak solat umpamanya, mesti solat berdasarkan kepada apa yang kita belajar daripada Nas. Perubatan satu ilmu yang payah, bukunya pun mahal, kita beli. Kerana kita nak tahu supaya jangan nanti bahaya orang lain. Lain yang kita buat, lain yang kita jadi, kan? Macam saya buat contoh lah, selalu saya buat, bukanlah berlaku pun. Pasal umpamanya orang Melayu, dia hati dengan jantung sama. In my heart, dia tu dalam hatiku. Heart attack, serangan jantung. Jadi dia confused. Sebab tu bila dia bedah memang out lah. Orang sakit jantung dia bedah hati, orang sakit hati dia bedah jantung. Pasal bahasa dia out, kan. Tapi yang penting ya, manusia mesti pelajari bagaimana yang Allah mau, Rasul mau dalam ibadah. Ini penting, saudara-saudara sekalian. Saudara beli buku banyak, kadang-kadang saya buat contoh, selalu dulu orang ambil wudu. Dia tanya Tok Guru macam mana nak ambil wudu? Tok Guru kata, tengok macam mana saya buat. Tok Guru pun ambil wudu, tengah basuh muka, basuh tangan. Kaya nak masuk kaki, nyamuk gigit tengkuk Tok Guru. Tok Guru pun tampar sekali. Dia kata, oh bila basuh kaki mau tampar tengkuk sekali rupanya. Jadi basuh kaki tampar tengkuk. Sampai dah berapa belas tahun entah apa kalau tampar tengkuk. Dia kata, Tok Guru saya punya petua. Habis basuh kaki tampar tengkuk sekali. Macam orang dulu belajar sembelih ayam tu, sembelih ayam. Tok Guru dia duduk isap rokok daun, isap.
Tok Guru, saya bawa ayam, nak suruh Tok Guru ajar macam mana mau sembelih ayam. Boleh, Tok Guru kata. Pisau bawa, bawa. Tok Guru dia sedut rokok. Tenyeh sikit rokok tu bagi yang mati api tu letak kat telinga. Sekali tak habis lagi rokok tu. Mana ayam? Dia ambil pisau, dia sembelih. Oh, begini caranya, dia kata. Besok bila dia nak sembelih ayam, bapak dia hari ni kena sembelih ayam, kita nak makan ayam. Mana rokok daun naga? Dia tak boleh sembelih lagi, kena isap rokok sampai setengah, habis setengah. Tenyeh sini, letak sini, baru dia sembelih. Kenapa siapa? Ini cara Tok Guru ajar. Sebab Tok Guru kata, tengok macam mana aku buat. Tapi dalam Islam, ustaz tak ada kuasa kata tengok macam mana ustaz buat. Ustaz semua kena kata tengok macam mana Nabi buat. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam mana cara aku sembahyang. Nabi sembahyang. Ustaz tadi kata ni cara saya. Ni saya kena serban tebal. Kemudian serban hak balik ni letak belah sini. Kemudian semua anak murid hak kena angin tarekat bubuh belah kanan serban. Bubuh belah kiri satu. Pasal apa? Style Tok Guru. Orang suruh ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga asas ini ialah tiga asas besar dalam akidah Islam. 10.30 sudah habis. Alhamdulillah. Saya tak tahu penganjur saya minta untuk menjimatkan masa, saya akan berhenti setakat ini dan saya akan membuka pada sesi soal jawab yang saya kendalikan sendiri. Bila saya jawab 2-3 soalan dan saya telah rasa letih, saya pun berhenti, insya-Allah, dan kita jumpa lagi lain kali, insya-Allah. Silakan siapa ada soalan. Pertama, terima kasih. Pertama, saya tak pernah sebut salam satu Malaysia syirik. Mungkin ada rawi yang telah majhulul hal. Saya tak pernah sebut tentang salam satu Malaysia syirik, tapi saya mengkritik perkataan salam satu Malaysia. Saya kata salam-salam lah. Assalamualaikum. Boleh juga kita nak bagi salam kepada orang bukan Islam pun tak ada masalah. Dalam Islam tak pernah ada larangan. Cuma walaupun ada khilaf di kalangan sarjana tentang hal ini, saya tengok, sebelum saya ke salam satu Malaysia, saya tengok ada pelik sikit. Kita kadang-kadang berucap, kita kata Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Apa maksud tu? Assalamualaikum tu maksud apa? Dan salam sejahtera. Apa maksud tu? Artinya tukar bahasa lah daripada bahasa Arab kepada bahasa. Artinya kalau bagi dalam bahasa Arab salah, kalau bagi dalam bahasa Melayu boleh. Kita kata dalam majlis Islam dan bukan Islam, kita kata Assalamualaikum semua sekali lah. Kalau kita kata Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bukan Islam, artinya bukan Islam dapat 2 kali salam. Pasal Assalamualaikum tu semua kum. Dan salam sejahtera sekali lagi dia pula dapat. Hak orang Islam tak dapat dah hak nombor 2 tu. Sedangkan maknanya sama. Maka kalau dalam majlis katalah Assalamualaikum. Nabi lalu dalam majlis, dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ada Islam dan bukan Islam, lafaz Nabi sama. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Saya tak tahu makna dia. Mungkin maksud sejahtera satu Malaysia kot. Tapi adakah itu sunnah? Saya kata tak. Kalau nak dapat pahala kena sebut Assalamualaikum sekalian rakyat Malaysia. Boleh lah. Assalamualaikum satu Malaysia. Satu Malaysia tu kalau maksud sekalian rakyat Malaysia boleh lah kot. Tapi salam saja sangat ringkas lah. Salam Assalamualaikum. Ini salam politik nama dia. Dulu salam hadari. Ke depan ni ini salam satu Malaysia.
Mungkin pada ni Perdana Menteri lain salam lah. Salam satu rakyat ke apa. Ikutlah apa. Masing-masing buat job sendiri. Tapi yang pentingnya tidak ada kalimah itu. Saya dah hari itu ada petikai benda tu kerana ada orang kata tak boleh bagi salam kepada orang, tak boleh doa kepada orang bukan Islam. Saya kata macam tu, macam mana orang yang sebut salam satu Malaysia, tidakkah satu Malaysia tu pun ada orang yang bukan Islam? Hakikatnya boleh doa secara umum orang bukan Islam, hatta secara khusus pun boleh. Dia sakit ni, saudara-saudara jadi doktor. Kita sebagai orang Muslim boleh tak mengubat pesakit yang bukan Muslim? Boleh tak? Kah haram? Boleh tak? Boleh. Kemudian pesakit kita tak sembuh, kita kata ya Allah sembuhkanlah pesakit saya. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Macam mana ada orang boleh fatwa tak boleh doa pada orang bukan Islam? Tengoklah benda apa. Tapi kalau orang bukan Islam tu dah mati, kita ya Allah masukkan dia ke dalam syurga, itu tak boleh lah. Benda yang telah memang dah menjadi peraturan Allah, tak berlaku hal itu. Ataupun doa putus silaturahim, ya Allah jadikan A dan B ni tak bercakap dan tak bertegur siapa. Kita doa betul, salah. Ini doa yang mengandungi dosa dan memutuskan silaturahim. Mazalullah yastajibu lil 'abd. Sentiasa Allah terima hamba selagi mana dia tak doa kepada benda yang dosa dan memutuskan silaturahim. Okey, ada lagi soalan? Kenapa anda nak buat demonstrasi? Yang pertama berhubung dengan masalah kalimah ungkapan Allah. Ayat tu jelas-jelas bagi tahu bahawasanya mereka menyebut Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka memang mensyirikkan Allah. Tapi Allah tidak pernah menyalahkan perbuatan menyebut Allah. Quran menyalahkan perbuatan mensyirik, bukan perbuatan menyebut Allah. Orang Kristian pada zaman Nabi, Arab memang menyebut Allah, bukan pada zaman Nabi. Hatta Kristian hari ini pergi di Mesir tu, Qibti Kristian, memang sebut Allah. Memang sebut Allah. Sampai hari ini dia panggil Allah Al-Aliyul Qadir, Allah yang Maha Tinggi. Sebab tu kita jangan heran kita naik kereta jumpa orang Kristian di Lubnan, Masya Allah dia kata. Dan dia mungkin kata Alhamdulillah, tapi dia Kristian. Tetapi mereka syirik. Yang Allah marah mereka syirik, bukan Allah marah mereka akui dia sebagai Allah. Jadi kita patut kalau nak betul syirik, bukan betul sebutan. Kita jumpa satu orang bukan Islam pada kita. Orang Islam kata, hari ini ya banyak baik, Tuhan Allah sudah bagi turun hujan. Kita kata, you jangan cakap Allah bagi turun hujan. Lebih baik you cakap you punya Tuhan yang bagi turun hujan hari ini. Betul ke buat macam tu?
Alhamdulillah lah dia kata Allah bagi turun hujan. Lepas tu kita kata dia, yalah kalau Allah bagi turun hujan, kita kena sembah Allah sajalah. Janganlah kita kata awak tak boleh sebut Allah. Itu pahaman yang salah. Saya bukan bela mana-mana parti politik, tapi itu pandangan yang hanya ada di Malaysia. Pergi negeri Arab, orang Arab terkejut, ulama Arab terkejut. Malaysia tak bagi orang sebut Allah. Yang salah nu syirik, bukan salah dia sebut Allah. Kita jumpa satu orang mari bukan Islam melawat kita. Oh, syukur, dia kata Allah sudah bagi awak sembuh. Kita kata jangan cakap macam tu, awak bukan Islam. Cakaplah Tuhan Siva itulah bagi saya sembuh. Nak cakap macam tu kata. Pasal awak bukan Islam. Betul lah dia kata. Dalam sebahagian negeri lagu mereka ada perkataan Allah. Allah selamatkan sultan. Orang bukan Islam menyanyi, tak ditangkap pula. Patut tengah-tengah menyanyi lagu negeri, tangkap. Pasal sebut Allah. Polis yang pakai tu, lambang polis tu, ada Allah Muhammad. Pun tangkap dia juga. Dia bawa Allah atas kepala dia. Yang polis-polis yang bukan Islam. Ini satu undang-undang yang pelik bin ajaib yang buat dalam negara ni. Lama dah kata pula. Mengubah sistem. Ya, kita kena ubah sistem. Tapi sistem ni tengok, ada sistem akidah. Ada yang membabitkan sistem kehidupan sebagai Muslim. Ada yang membabitkan sistem kenegaraan. Kesemuanya mesti diubah berdasarkan apa yang Allah mahu. Ada yang Allah mahu sangat detail tentang masalah ibadah. Ada yang Allah mahu agak detail tentang perkahwinan. Ada yang Allah mahu agak prinsip umum tentang pemerintahan. Keadilan umum yang Allah mahu. Jadi perkara-perkara ini mesti berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, ada soalan lain? Oh, ada lagi? Siapa tanya 3 soalan dia ambil tindakan. Ya, terima kasih. Saya gurau tadi, bukan kata tanya. Tanyalah 4 pun tak apa. Semua kita bertanggungjawab terhadap agama ini. Apabila kita tengok satu kesalahan mungkar, antaranya manusia sesat, kita kena bagi tahu dia jalan yang betul. Walaupun masalah akidah ni Islam tak paksa orang. Islam tak paksa, tapi Islam suruh kita sampaikan mesej. Isalah Islam. Ibnu Abbas disebut oleh Al-Imam Ibnu Kathir menceritakan apabila Islam datang, orang-orang Islam, orang Ansar, dahulu mereka sebelum kedatangan Islam, mereka ni sembah berhala. Tapi mereka ni lebih percaya agama Yahudi dan Kristian daripada agama mereka sendiri. Kadang-kadang mereka nazar, kalau aku lahir anak ni aku akan bagi pada Yahudi supaya dia ikut agama Yahudi. Jadi bila lahir anak, dia bagi pada orang Yahudi. Membesarlah anak ni sebagai orang Yahudi. Bila datangnya Islam, mereka menganut Islam mak bapak ni. Dan mereka teringat kepada anak-anak mereka yang tak menganut Islam. Dan mula mak bapak berfikir nak paksa anak ni yang telah pergi ikut Yahudi kerana mereka bagi dulu ni,
ikut Islam. Terutama selepas berlaku Khaybar, di mana Yahudi kena pindah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama kerana telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Kita tak paksa, tapi kita kena terang. Kita terang. Maka bila kita jumpa orang bukan Islam, kita tahu dia tak pernah tahu tentang Islam, wajib kita terang kepada dia. Tapi kalau kita tahu dia dah tahu tentang Islam secara umumnya, kita digalakkan mendapat pahala jika terang, artinya dakwah. Tapi kalau dia memang tak tahu, sama sekali dia tak sampai mesej Islam kepada dia, wajib kita sampaikan Islam. Tapi kalau kita ada kawan, dia selalu jumpa kita dah terang dah Islam kat dia banyak kali dah. Tapi lepas tu dia buat dek ya, itu hak dia lah, kita tak boleh paksa dia. Tapi kalau kita terang lagi, kita dapat pahala. Tapi penerangan yang pertama, supaya dia tahu hidayah Allah, wajib disampaikan. Jika kita tak sampai, kecacatan daripada pihak kita, dan dia pihak akhirat kelak terlepas daripada hukuman Allah karena tidak sampai kepada dia dakwah Islam. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami Allah tidak akan mengazab sehingga kami menghantar utusan. Maka dia tak sampai kepadanya utusan. Bukan utusan Malaysia, yakni Rasul maksudnya, urusan wahyu lah, agama, dakwah. Maka dengan itu kita sampaikan. Bahkan dalam benda-benda lain, saya selalu sebut, Islam sangat ambil berat tentang kepentingan orang lain. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat mungkar maka ubah dengan tangan, kalau tak mampu dengan lidah, kalau tak mampu dengan jantung hatinya. An-Nawawi kata, kalau sekiranya satu orang tengok orang tu membeli barang di sebuah kedai dan dia akan ditipu, dia wajib bagi tahu orang yang nak membeli, barang ni sebenarnya ialah barang yang tak baik, barang ni sebenarnya barang yang rosak, ataupun harga yang awak bayar ni sebenarnya tak betul, harga ni untuk barang standard ni. Kita kena bagi tahu dia. Bahkan kita kena mencegah toki kedai, awak tak boleh tipu dia. Kalau kita tak mampu, toki kedai tu siap dengan parang apa semua, kita takut dia, kita kena usaha, kita pergi, kita bagi mata, kita isyarat kepada kawan kita, jangan beli. Kerana kita sentiasa prihatin terhadap kemaslahatan orang lain supaya tidak diinayai. Last, ada question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Farhana dari Muhammad Al-Zani, saya ingin bertanya kepada Ustaz tentang seperti kita menjauh dari tauhid. Boleh Ustaz jelaskan apa yang dimaksudkan dengan tauhid itu? Adakah peraturan atau undang-undang itu boleh dijelaskan sebagai tauhid? Dan mungkin bila kita tidak lakukan perintah Allah kerana kita takutkan seorang itu dia tauhid. Taghut ni daripada perkataan tagha. Tagha ni tagha yaqri, so apa yang melampaui batas, maka dia taghut. Idhaba ila fir'aun innahu tagha. Kamu wahai Musa dan Harun pergilah Fir'aun kerana dia tagha. Taghut nah, asal daripada kata dasar tagha, iaitu melampaui batas. Ulama-ulama sebut taghut ni berapa berjenis. Di kalangan mereka menyatakan taghut itu kahin, orang tukang tilik, dia taghut. Di kalangan mereka menyebut inilah sahir, orang yang sihir, ahli sihir, itulah yang dikatakan taghut. Di kalangan mereka menyebut orang yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah, itu adalah taghut. Di kalangan mereka menyebut yang dikatakan taghut itu berhala, itu adalah taghut. Yang pentingnya, jika kita simpul daripada semua pendapat-pendapat ini, bahawasanya taghut ialah setiap yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia taghut. Maka Quran kata, Allah menghantar Rasul, ani'budullah wajtanibut taghut, hendaklah kamu menyembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut, yakni menjauhkan diri dari setiap unsur yang menentang Allah dan menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua
Terima kasih banyak kepada pihak penganjur dan terima kasih banyak kepada Puan Nur Wahidah kerana sudi dengar sampai habis. Dan terima kasih banyak kepada pelajar-pelajar sekalian. Sebenarnya saya sebuah satu ceramah yang mungkin tak tersusun, tapi apa yang dapat diambil manfaat, kita manfaatkan bersama. Apa yang tersilap pun kemaafan. Esok saya masih ada satu lagi siri ceramah di KGPA, Kelab Golf Perkhidmatan Awam, dan saya jemput juga untuk hadir dengan tajuk perbincangan yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون